Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya, Nurul Hidayah binti Muhammad Noor, memegang nama matrik 151355, akan memulakan pembentangan kumpulan kami. Pertama sekali, saya akan mulakan dengan apakah itu TextStat dan juga ENCOL. TextStat ialah program mudah untuk menganalisis teks. Ianya membaca fail teks biasa dalam pengekodan berbeza dan juga fail HTML terus daripada internet, dan ia menghasilkan senarai kekerapan perkataan dan juga concordance daripada fail ini. Untuk ENCOL pula, ENCOL ialah satu aplikasi concordance yang digunakan untuk mencari perkataan yang diingini serta mengetahui kekerapan sesuatu perkataan ataupun frasa dalam sesebuah teks. Terdapat 4 perkataan yang akan dianalisis oleh kumpulan kami, iaitu perkataan dalam dan juga air tangan, seterusnya perkataan boleh dan juga pengacara majlis. Data jurnal kami pilih melalui jurnal Air Tangan Ibu dalam Budaya Makanan Melayu menurut perspektif Islam berdasarkan cerpen Melayu pilihan. Kemudian bagi data melalui sumber video, kami memilih satu video daripada YouTube yang bertajuk Cara Terbaik untuk MC Umum Ketibaan VIP. Baiklah, kita teruskan dengan analisis data kita. Pertama sekali, pilih pelayar pilihan anda. Kemudian, typekan TextStat pada ruang carian dan tekan kekunci Enter. Pada keputusan carian, anda akan dapat lihat pautan yang berada di atas sekali. Tekan pada link tersebut ataupun pautan tersebut, kemudian scroll ke bawah dan anda dapat lihat download TextStat 2.9c for Windows. Klik pada pautan tersebut dan anda dapat memuat turun TextStat pada komputer anda. Setelah memuat turun TextStat, anda perlu klik pada bahagian ini setelah meletakkan fail TextStat di ruangan yang anda pilih. Kemudian klik pada bahagian ini dan anda akan lihat skrin sebegini terpapar. Baiklah, langkah pertama sebelum anda memulakan analisis, anda perlu membina korpus pada ruang TextStat ini, iaitu dengan cara klik pada butang korpus di sini, klik pada new korpus dan anda akan namakan fail ataupun korpus baru anda. Pilih nama fail yang sesuai dengan anda. Sebagai contoh, saya memilih nama HMT215. Klik pada butang save. Jadi notifikasi ini akan keluar. Perkara ini menunjukkan bahawa korpus baharu anda telah tersedia. Klik pada butang OK. Kemudian klik untuk menganalisis perkataan, anda perlu menambahkan fail ke dalam korpus ini. Jadi anda boleh menambahkannya dalam bentuk TXT ataupun Word. Tekan korpus pada sekali lagi, kemudian add local file. Saya akan memilih data dalam bentuk TXT, data murni jurnal, iaitu data yang kami dapat melalui sumber jurnal. Kemudian yang kedua, saya memilih data murni yang kami dapat melalui sumber video. Jadi dalam ruangan korpus ini sudah ada 2 data. Jadi saya, untuk melihat perkataan dalam ini, klik pada Word Forms dan klik pada Frequency List. Di sebelah kanan ini, frekuensi ataupun kekerapan perkataan tersebut muncul di dalam data kami, dan sebelah kiri ini adalah perkataan-perkataan yang ada dalam data. Kemudian anda akan dapat lihat susunannya adalah dari yang paling kerap muncul hingga ke paling sedikit. Bagi mengkhususkan analisis kepada perkataan yang ingin kami kaji, iaitu perkataan dalam, air tangan, boleh serta pengacara majlis, tekan pada klik pada ruang concordance. Kemudian search perkataan yang akan dianalisis, seperti contoh yang pertama, dalam. Jadi kita dapat lihat di sini perkataan dalam muncul dalam ayat-ayat sebegini dalam kajian kami. Jadi 116 ini merupakan jumlah perkataan dalam yang ada dalam data. Seterusnya perkataan boleh.
belakang saya. Search. Jadi perkataan boleh dalam data merupakan 11 dan perkataan seterusnya air, tangan. Search. Berjumlah 42 dan kemudian Perdana Pengacara Majlis. Klik pada butang search. Jadi ada 4 pengacara majlis dalam data ini. Seterusnya, untuk selepas itu, contoh saya ambil perkataan dalam. Perkataan dalam ini boleh dieksport ke Microsoft Excel ataupun Microsoft Word. Sekiranya ianya dieksport ke Microsoft Excel, ia akan keluar dalam bentuk ini. Dalam Microsoft Excel ini, anda boleh menganalisisnya dengan lebih terperinci. Seterusnya, anda juga dapat mengeksportnya ke Microsoft Word. Ia akan terpapar teks yang dieksport sebentar tadi. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Sejahtera semua, saya Grace Wong Jing Han akan menjelaskan bahawa cara penggunaan aplikasi Encon. Yang pertama, kita perlu mencari Encon dengan menggunakan laman web Google Chrome. Seterusnya, tekan Encon Lawrence Anthony yang di atas sekali. Kita boleh nampak rumah Encon ini, iaitu Encon homepage. Lepas tu kita pergi bahagian downloads. Pilih dan muat turun versi yang bersesuaian dengan alat elektronik sendiri dan tekan. Selepas itu, buka file. Kita perlu memilih bahasa dan tekan OK. Dan tekan I accept the agreement. Selepas itu, tekan next 2 kali dan tekan install. Aplikasi Encon, kita tekan file dan create quick copies dan memilih dokumen yang ingin dianalisis. Selepas memilih dokumen, kita boleh mula menaik perkataan yang ingin dianalisis pada kolom bawah. Sebagai contoh, saya ingin menganalisis perkataan dalam. Saya menaik perkataan, tekan kolom bawah dan tekan Start. Kita boleh nampak senarai perkataan dalam pada rangan KWIC. Kalau kita ingin mengetahui posisi perkataan dalam ayat yang lengkap, kita boleh klik 2 kali pada perkataan yang terdapat dalam senarai. Lain daripada itu, kita juga boleh menggunakan Encon untuk mengira kekerapan perkataan dalam data. Kita boleh tekan Word di atas sekali dan boleh nampak jumlah perkataan tersebut dalam bentuk senarai frekuensi. Misalnya, terdapat 118 buah perkataan terdapat dalam data ini. Selain itu, kita juga boleh menganalisis data perkataan pasangan bagi suatu kata kunci yang ingin dianalisis dalam bentuk frekuensi dengan tekan Engram di atas bar alat.
Akhirnya, data analisis perkataan dalam senarai boleh diekspor keluar dalam bentuk TXT dengan menekan File dan Save Current Text Results. Dalam menganalisis perkataan yang berbentuk ungkapan banyak kata dalam data video, kita perlu buat transkripsi terlebih dahulu supaya dapat menjalankan analisis perkataan. Dalam aplikasi Encode, kita perlu tekan File dan Create Quick Corpus untuk memasukkan data video. Selepas itu, masuk perkataan yang ingin dianalisis. Contohnya, saya ingin menganalisis perkataan banyak ungkapan iaitu pengacara majlis. Kita boleh nampak senarai perkataan pengacara majlis pada ruangan KWIC. Kita juga boleh klik 2 kali pada perkataan yang terdapat dalam senarai untuk mengetahui posisi perkataan dalam ayat yang lengkap. Untuk mengira kekerapan perkataan pengacara majlis, kita boleh tekan pada Engram. Data ini telah menunjukkan bahawa terdapat 4 buah perkataan pengacara majlis. Akhirnya, data analisis perkataan ini juga boleh diekspor keluar dalam bentuk TXT. Kita perlu tekan File dan Save Current Text Results. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan perbezaan mengenai kedua-dua aplikasi iaitu TextEd dan Encode dalam menganalisis sesuatu perkataan daripada data teks. Okey, persamaan yang pertama iaitu kedua-dua aplikasi dapat menganalisis sesuatu perkataan daripada data dalam masa yang singkat dengan hanya menaip sesuatu perkataan dalam kotak yang berdekatan iaitu search. Persamaan yang kedua iaitu kedua-dua aplikasi dapat mengenal pasti jumlah kekerapan sesuatu perkataan yang terdapat dalam data teks melalui senarai frekuensi. Persamaan yang ketiga iaitu data analisis perkataan yang diperolehi daripada data teks akan dipaparkan dalam bentuk senarai. Okey, persamaan yang seterusnya, pengguna dapat mengetahui posisi perkataan dalam ayat yang lengkap dengan hanya klik 2 kali pada salah satu perkataan. Okey, persamaan yang terakhir iaitu data dapat dalam teks tersebut dapat diekspor keluar dalam bentuk teks. Manakala perbezaan daripada kedua-dua aplikasi tersebut dalam menganalisis sesuatu perkataan daripada data teks iaitu pertama, Encode dapat menganalisis dokumen data yang berbentuk docs dan PDF manakala aplikasi TextEd dalam bentuk docs sahaja. Okey. Perbezaan yang seterusnya, senarai frekuensi dalam aplikasi TextEd pula dapat diekspor keluar dalam bentuk teks dan Excel, manakala senarai frekuensi dalam aplikasi Encode hanya dapat diekspor keluar dalam dokumen yang berbentuk teks. Okey, perbezaan yang seterusnya, Encode dapat menganalisis data perkataan pasangan bagi suatu kata kunci yang ingin dianalisis dalam bentuk senarai frekuensi, manakala aplikasi TextEd pula hanya boleh menganalisis suatu perkataan sahaja dalam senarai frekuensi. Perbezaan yang seterusnya, data Encode pada ruangan yang dipanggil KWIC, manakala data dalam TextEd pula pada ruangan yang dipanggil concordance. Okey, perbezaan yang terakhir, TextEd dapat menganalisis perkataan dalam pelbagai bentuk seperti huruf besar, simbol, nombor serta imbuhan, manakala aplikasi Encode pula hanya dapat menganalisis perkataan asal sahaja. Sekian dari saya, terima kasih.